Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami kumpulan 5 akan membentangkan tentang analisis keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2018 hingga 2022. Okey, pada bahagian pengenalan, peperiksaan SPM atau Sijil Pelajaran Malaysia adalah salah satu peperiksaan awam yang wajib diduduki pada peringkat akhir pendidikan menengah, iaitu ketika berumur 17 tahun atau tingkatan 5 sebelum tamat persekolahan. Okey, pentingnya SPM ini adalah untuk menjadi tiket kepada semua pelajar yang ingin menyambung pengajian ke tahap yang lebih tinggi dalam bidang yang diminati. Objektif kajian yang kami jalankan adalah 1. Perbandingan analisis keputusan SPM Grade Peruratan Nasional JPN pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Yang kedua, perbandingan pencapaian SPM sekolah bandar dan luar bandar pada tahun 2018 hingga 2022. Yang ketiga, perbandingan peratusan pensijilan SPM pada tahun 2018 hingga 2022. Yang keempat, perbandingan keputusan SPM subjek matematik mengikut tahun dari 2018 hingga 2022. Dan yang kelima, perbandingan pencapaian SPM Sekolah Berasrama Penuh SBP dan Maktab Rendah Sains Mara MRSM pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada bahagian metodologi kajian, kami telah menggunakan 3 kaedah, iaitu yang pertama, sumber data. Kami menggunakan kaedah ini melalui internet atau laman sesawang yang sahih, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk mendapatkan maklumat yang betul dan tepat. Yang kedua ialah sampel data. Kami telah menggunakan pemerhatian berdasarkan sampel yang kami perolehi dari tahun 2018 hingga 2022 dan kami telah pecahkan maklumat yang ada dengan lebih terperinci, iaitu mengikut objektif yang telah kami tetapkan. Dan yang ketiga ialah analisis data. Okey, pada tahap ini kami telah menganalisis semua maklumat yang kami perolehi dengan lebih terperinci dan kami masukkan dalam bentuk jadual dan seterusnya kami tukar kepada bentuk graf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir Muhammad Tuan akan meneruskan pembentangan ini dengan objektif kami yang pertama, iaitu pembandingan analisis keputusan SPM berdasarkan Grade Peruratan Nasional GPN pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan graf yang terdapat dalam infografik ini, ia menunjukkan bahawa pada tahun 2022 mencatatkan rekod yang terbaik di antara tahun-tahun yang lain, iaitu ia telah mencapai grade 4.78, iaitu grade yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Dan pada tahun 2018 pula ia merekodkan pencapaian tercorot berbanding dengan tahun-tahun yang lain. Graf ini menunjukkan bahawa dari tahun 2018 GPN yang dicapai adalah 4.89 dan untuk tahun 2019 menurun sebanyak 0.03, iaitu ia telah menjadi 4.86. Dan pada tahun berikutnya GPM menurun lagi sebanyak 0.06 dan nilainya menjadi 4.80. Dan menjelang tahun 2021 GPM menaik dengan mendadak sebanyak 0.06 yang telah mencapai grade 4.86 semula, dan pada tahun 2022 menurun kepada 4.78 yang mencatatkan rekod yang terbaik dengan perbezaan 0.08 dari tahun 2021. Seterusnya, untuk objektif kami yang kedua, kami membuat perbandingan pencapaian SPM Sekolah Bandar dan Luar Bandar pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan graf yang terdapat dalam infografik ini, menunjukkan jumlah tertinggi bagi grade purata sekolah bandar merekodkan rekod tertinggi sebanyak 4.68 pada tahun 2020, manakala rekod terendah yang direkodkan adalah pada tahun 2021, iaitu grade sebanyak 4.84. Rekod bagi tahun 2018 pula adalah 4.75 dan pada tahun 2019 terdapat sedikit peningkatan sebanyak 0.05 dan seterusnya. Pada tahun 2021 grade menurun secara mendadak sebanyak 0.16. Walau bagaimanapun, pada tahun 2022
grade kembali naik yang mencatatkan grade sebanyak 4.73. Bagi luar bandar pula, grade purata tertinggi adalah yang direkodkan adalah pada tahun 2020, iaitu sebanyak 5.06, manakala rekod terendah bagi grade purata luar bandar adalah pada tahun 2021, iaitu sebanyak 5.30. Rekod bagi tahun 2018 adalah 5.18, 2019 pula adalah 5.14, dan pada tahun 2022 grade purata adalah sebanyak 5.16%. Maafkan saya, 5.16. Untuk objektif kami yang ketiga pula, kami membuat perbandingan peratusan pensijilan SPM pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Graf yang terdapat dalam infografik ini menunjukkan peratusan yang tertinggi adalah pada tahun 2022 dengan mencatatkan peratusan sebanyak 91.60%, dan peratusan yang terendah pula mencatatkan 86.39% pada tahun 2018. Walau bagaimanapun, calon yang layak menerima sijil SPM terus meningkat dari tahun ke tahun, iaitu 86.72% pada tahun 2019 ke 88.68% pada tahun 2020, dengan perbezaan 0.33%. Pada tahun 2021, calon yang layak menerima sijil pelajaran Malaysia terus meningkat pada 88.18% dengan perbezaan sebanyak 0.58% dari tahun 2020. Bagi objektif keempat pula adalah analisis perbandingan keputusan SPM dalam subjek matematik mengikut tahun 2018 hingga tahun 2022. Seperti yang kita dapat lihat dalam graf, setiap tahun negara kita mengalami peningkatan, iaitu pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022. Kecuali pada tahun 2020 kita mengalami penurunan sebanyak 0.13 daripada tahun sebelumnya dan mencatatkan grade purata paling tinggi, iaitu 4.20 berbanding tahun-tahun yang lain. Bagi objektif terakhir pula adalah perbandingan pencapaian sijil pelajaran Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2022 bagi dua kategori sekolah, iaitu sekolah berasrama penuh SPP dan juga Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Tujuan utama dua sekolah ini dipilih daripada dua kategori ini merupakan sekolah berprestasi tinggi, iaitu SPT, yang mengungguli kedudukan sekolah terbaik dalam SPM daripada sekolah di seluruh negara. Nilai grade purata yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Secara keseluruhannya, kita dapat lihat grade purata bagi kedua sekolah ini, iaitu SBP, mencatatkan purata nilai grade yang lebih tinggi berbanding Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Untuk perbincangan, kajian ini meneliti perbandingan pencapaian keputusan peperiksaan SPM dari perspektif yang berbeza dalam konteks yang sama. Faktor-faktor seperti pengaruh ibu bapa, jurang pendidikan antara sekolah bandar dan luar bandar serta kualiti guru memainkan peranan penting dalam pencapaian keputusan SPM. Perubahan grade purata SPM dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan dan penurunan yang berkaitan dengan faktor-faktor seperti pengajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19. Sekolah berprestasi tinggi atau sekolah berasrama penuh SBP dan Maktab Rendah Sains Mara MRSM adalah contoh sekolah yang memperoleh kejayaan konsisten disebabkan oleh kecekapan sistem pentadbiran dan kepimpinan yang kuat. Oleh itu, pembaikan dalam faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan pencapaian keputusan peperiksaan SPM secara keseluruhan. Kesimpulannya, daripada kajian ini, tugas saya ini membawa pelajar melalui proses memahami, menyusun dan menganalisis data memberikan manfaat dalam konteks akademik dan profesional. Mereka mempelajari pemilihan objektif yang tepat, proses penyusunan data, analisis dan visualisasi data menggunakan perisian seperti Microsoft Word dan Excel. Melalui tugas ini, mereka mendapatkan kemahiran praktikal dalam mengelola dan menganalisis data seperti membuat pelaporan yang sistematik,
Ini membekalkan mereka dengan keupayaan analitik yang penting untuk kehidupan akademik dan kerjaya di era teknologi dan globalisasi. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.